Baik, kesempurnaan adunan teknologi menjadi intipati utama dalam menghasilkan produk yang mampu menstabilkan arus elektrik dalam kenderaan. Bagaimana produk ini mampu memberikan manfaat kepada pengguna? Akan kami bincangkan dalam segmen Volbis seketika nanti. Salam sejahtera, salam hormat. Anda sedang menonton BIS Malaysia bersama saya, Hazel Desmond. Selain bersiaran di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Baik, kami mulakan dengan perkembangan berita ini. Menteri Kewangan diperbadankan MKD melanjutkan tempoh perkhidmatan Datuk Wira Azhar Abdul Hamid sebagai pengarah dan pengerusi Lembaga Pengarah FGV lantikan kerajaan berkuat kuasa 8 September 2020. Menerusi kenyataan FGV Holdings, beliau dilantik sebagai pengerusi syarikat peladangan itu pada 11 September 2017. Dalam perkembangan lain, program Skim Usahawan Permulaan Bumiputra atau SUPEP kini kembali untuk siri ke-15 dan bagi edisi tahun ini, SUPEP memfokuskan kepada produk berinovasi dan model perniagaan kreatif. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Ridzuan Mat Yusof, pihaknya menggalakkan penghasilan produk yang boleh dikomersialkan dan sesuai dengan gaya hidup. Ia selaras dengan keutamaan kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran. Selain memantapkan aktiviti perniagaan dan menggalakkan peralihan perniagaan tempatan kepada e-dagang dan ekonomi gig. Yes, that can be commercialized. From the simplest of, say, thinking about inventing something for to improve way of life that can have some commercial return to it. We will consider to the most sophisticated or like maybe we are talking about revolutionizing the green industry in Malaysia. SUPEP merupakan salah satu program teraju dalam memperkasa usahawan Bumiputra. Sejak dilancarkan pada 2014, program ini berjaya melahirkan 183 usahawan. Seterusnya, satu memorandum persefahaman di antara HSBC Malaysia dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC telah dimeterai dan ini untuk memberi fokus kepada penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS selain korporat besar tempatan dan syarikat multinasional MNC dalam negara. Pemeteraian MOU ini merupakan yang pertama antara kedua-dua pertubuhan yang mengetengahkan peranan penting perkongsian awam swasta. Ini dalam usaha mengekang kesan buruk COVID-19 kepada perniagaan di Malaysia. Ia akan mengenal pasti pelaburan yang disasarkan merangkumi pelbagai sektor termasuk teknologi, penjagaan kesihatan, elektronik, pembuatan dan pendidikan serta banyak lagi dari beberapa negara. Baik, ketika negara berdepan pandemik COVID-19, orang lelaki yang tergolong orang kurang upaya OKU melakukan inovasi menghasilkan alat pensanitasi tangan operasi kaki. Ini sebagai inisiatif untuk mengelak penularan wabak itu melalui sentuhan di dalam kalangan masyarakat. Bersama wartawan Nirona Newman yang menemui Francis Xavier Kinjin menghasilkan produk itu di Kampung Dabak, Penampang, Sabah. Berbekalkan keazaman dan pengalaman membuat rak bunga dan rak televisyen, Francis 36 tahun yang dilahirkan tanpa kedua belah kaki mengorak langkah ke depan dengan menghasilkan produk pensanitasi tangan operasi kaki sejak 3 Jun lalu. Beliau menggunakan paip PVC menghasilkan produk tersebut. Bagi Francis, kebimbangan orang ramai terhadap isu penularan COVID-19 telah memberi kesempatan kepadanya untuk menghasilkan dan seterusnya menjual produk kraftangan baharu iaitu alat pensanitasi
tangan operasi kaki. Saya hasilkan bermacam-macam jenis sudah produk, terutama kandang kucing, rak TV, rak bunga, macam-macam sudah. Harga dia saya jual dia 100, and then dia 25% tu dia pergi charity lah kepada warga Mas dan kepada golongan OKU yang memerlukan lah. Walaupun sekadar hobi atau suka-suka bagi mengisi masa lapang menghasilkan pelbagai produk termasuk alat berkenaan, Francis berpuas hati apabila produk alat pensanitasi tangan operasi kaki yang dihasilkan mendapat permintaan. Menyifatkannya sebagai rezeki, produk mencegah COVID-19 itu mendapat tempahan daripada pelbagai pihak termasuk hospital, pejabat pentadbiran, kedai, sekolah dan penduduk kampung sekitar Penampang. Menurut Francis, rutin hariannya semakin sibuk memenuhi tempahan sehingga meraih pendapatan mencecah RM1,000 sebulan. Produk ini juga mempermudahkan semua golongan menggunakannya dengan paras ketinggian yang standard. Tapi dalam semua, maksud saya remaja pun boleh guna, budak pun boleh guna, dia tidak payah kita adjust tinggi, rendah, pindik. Jadi saya buat dia memang tinggi dia begini untuk semua yang boleh gunalah. Keazaman Francis ini membuktikan kekurangan tidak membataskan untuk melakukan pelbagai kerja demi kelangsungan hidup. Nirona Newman, RTM. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan saham. Indeks petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI susut 1.63 mata kepada 1,604.79 berbanding 3.12 mata ketika dibuka pada sesi dagangan pagi tadi. Untuk laporan penuh, kita bersama pengurus dana PNB Investment Berhad, Saudari Nur Hazira Mazilan. Pada sesi dagangan pagi, Bursa Malaysia didagangkan di dalam zon negatif, menjejaki prestasi semalaman Dow Jones yang jatuh 353.51 mata atau 1.31% untuk ditutup kepada 26,652.33. Susulan aktiviti pengambilan untung dalam kalangan pelabur. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI jatuh 16.70 mata untuk ditutup rendah kepada 1,589.72. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 670 berbanding 307. Sementara 1,023 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 3 kaunter untung, 25 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, MISC Berhad naik 2 sen, Telekom Malaysia Berhad dan Axiata Group Berhad masing-masing naik 1 sen setiap satu. Manakala kaunter rugi, Petronas Dagangan Berhad, Nestle Malaysia Berhad dan Top Growth Corporation Berhad masing-masing turun 86 sen, 60 sen dan 44 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan lemah. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad. Cukuplah 3 bulan kita semua berkurung di rumah untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Ekonomi negara kita terjejas teruk. Perniagaan mengalami kerugian dan ramai yang hilang pekerjaan. Dan sudah tentu kita tidak mahu kembali hidup dalam keadaan lockdown seperti itu. Sekiranya berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dan memerlukan kerajaan menguasakan semula PKP, maka impaknya kepada ekonomi amat besar sekali. Penutupan semula sektor-sektor ekonomi boleh menyebabkan negara kehilangan sekurang-kurangnya RM2 bilion sehari dan secara langsung menyebabkan kehilangan sumber pendapatan bagi jutaan pekerja di Malaysia.
Number 2, completely not understanding how you fight COVID-19. Authorities have been carrying out military-style operations across the capital, Kuala Lumpur. COVID-19 is a time where you need to be strict. You can't allow people moving all around. You need to be very, very strict, because if one person with COVID-19 moves and goes about, they can easily spread it to so many more people. And so COVID-19 is a time that you need to have a military-style lockdown, because that's the only thing that works. It worked in Taiwan, it worked in Hong Kong, it worked in China, it worked in South Korea, and it also worked in Malaysia. And in this video, you make it sound like a military-style lockdown is a bad thing. No, that is an amazingly good thing. And the USA and many other countries in the Americas have not done that, and look at the results. Wouldn't you rather have a little bit of a military-style lockdown and save thousands of lives? I think most people would be in favor of that. Nilai rukun negara ini cukup penting untuk kita terapkan semangat perpaduan, semangat patriotisme kepada rakyat. Di mana kita lihat bahawa kaitannya apabila kita ada COVID-19 ni, PKP dan sebagainya, semangat rukun negara ni maknanya penting untuk kita terus, supaya rakyat terus bekerjasama, berpadu, dan kita lihat rakyat dapat menentang COVID-19 ini dengan semangat rukun negara ni. Dan kita lihat semangat rukun negara ini juga penting dalam kita mewujudkan satu masyarakat bilang kaum yang hidup dalam harmoni, hidup memahami di antara satu sama lain, memaham undang-undang, memahami supaya mereka patut taat kepada pemimpin dan raja mereka. Dan ini semua penting supaya kita dapat mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu, masyarakat yang kasih sayang dan prihatin. Baik, bertemu kembali. Selain bersiaran di saluran berita dan TV1, anda juga boleh ikuti kami menerusi YouTube Live dengan capaian BIS Malaysia. Lebih kuasa, lebih kilometer dan lebih jimat. Integrasi MPR, gadget, penjimatan minyak. Bagaimana ianya berfungsi serta bagaimana ianya mampu memberikan manfaat kepada anda sebagai pengguna selain memberikan keuntungan kepada peniaga. Baik, tanpa membuang masa, saya perkenalkan dua tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Syahrul Bahari Arifin, Pengarah Eksekutif Kilauan Impian Sdn Bhd, dan juga Encik Muhammad Hafiz Abdul Latif, Master Stokis Kilauan Impian Negeri Melaka. Selamat datang ke studio BIS Malaysia, Encik Syahrul dan Encik Hafiz. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai gadget penjimatan minyak ini, mungkin Encik Syahrul sebagai Pengarah Eksekutif syarikat boleh berkongsi sedikit secara ringkas latar belakang di sebalik pembangunan gadget penjimatan minyak ini. Okey, terima kasih Hazel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hazel sekali lagi. Okey, sepanjang tempoh ini kami telah menjalankan banyak ujian dan penilaian untuk menghasilkan 3 produk yang selama ini kami telah hasilkan, yang kita boleh nampak di atas meja. Dan dari semasa ke semasa kita sentiasa menambah baik ataupun upgrade produk MPR kami, termasuk itu yang mana yang mungkin telah menonton BIS Malaysia yang siaran yang terdahulu. Kita ada 3 produk, iaitu MPR Standard, MPR Extra dan MPR HD, iaitu MPR Heavy Duty. Dan kami sentiasa menambah baik semua produk kami dari semasa ke semasa, dan terkini kami telah menambah ada penambahan ISS, iaitu Intelligent Stabilizing System, yang kita panggil Intelligent ISS lah, yang mana ISS ni adalah satu mekanisme yang diimplementasikan dalam unit fuel saver ni, dalam setiap unit fuel saver ni, untuk menambahkan lagi kecekapan dalam menguruskan distribusi arus elektrik dalam sesebuah kenderaan itu supaya lebih sekata dan efisien. Okey. ISS ni sebenarnya adalah bersifat adaptif dan ideal untuk berfungsi secara automatik dalam semua jenis kenderaan yang digunakan, sama ada kereta yang kecil, kereta yang lebih besar, ataupun mungkin kenderaan berat seperti lori dan bas.
dengan penambahan ni insya-Allah dapat membantu dalam mencapai kehebatan pemanduan dan enjin akan lebih lancar. Hampir orang cakap hampir tak ada lagi gegaran. Penjimat dan boleh mendapatkan penjimatan minyak yang maksimum hasil formulasi MPR Auto Performance ni. Kalau bercakap mengenai penjimatan Cik Syahrul, sejauh besar mana penjimatannya berbanding dengan tanpa menggunakan melalui semua orang kata respon daripada para pelanggan dan uji kaji kami sendirilah. Kita memberi, yang penting sekali kami memberi satu jaminan yang memastikan ada penjimatan, dan kita selalu berkata bahawa kita akan mendapat sekurang-kurang boleh mendapat penjimatan sehingga mencapai 50%. Namun dalam satu uji kaji yang dilaksanakan bersama dengan Universiti Malaya, kita telah mendapat satu keputusan yang agak baik dan cemerlang, dan dengan purata sebanyak 57.3% penjimatan yang kita dapatkan. Itu lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh. Baik. Dan Encik Hafiz sendiri, saya diberitahu pada awal perkongsian itu tadi, merupakan salah seorang antara pengguna terawal gadget penjimatan minyak ini, sehinggalah menjadi master stokis untuk negeri Melaka. Mungkin boleh kongsikan bagaimana pengalaman menggunakan produk ini? Okey, Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai permulaan, saya mengenalkan diri, saya M. Hafiz, alias pakar jimat minyak. Boleh pergi FB page saya, itu pakar jimat minyak. Banyak perkongsian-perkongsian tentang testimoni, tentang bagaimana saya berniaga. Pada mulanya, saya memang sangsi pada alat ni. Dan untuk pengetahuan, saya adalah seorang jurutera sebelum ni. Bila alat yang sekecil ini boleh pakai ke tempat cucuk, boleh jimat, tak masuk akal. Boleh jimat sampai 50%, memang tak masuk akal. Dan apabila saya merasai sendiri, penjimatan tu sangat-sangat berbalik dan mendapat sehingga 50%. Alhamdulillah lah. So setelah saya mendapat kebaikan terhadap MPR ni, dan saya mula berkongsi pada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat andai, semualah. Tak menyangkakan diorang pun mendapat feedback yang sama, yang orang cakap yang sama mendapat merasai dapat penjimatan sehingga 50%, dan bukan saja penjimatan. So dia dapat penjagaan yang orang cakap daripada kereta kita lah. Masa tu saya tak terfikir pun nak buat perniagaan ni. Dan alhamdulillah daripada saya bermulanya sebagai ejen sahaja. Dan saya mengambil keputusan yang sangat lambat sebenarnya berniaga MPR ni. Dan saya tengok permintaan dia sangat-sangat tinggi sebab persaingan sangat kurang. Tidak ada jual di mana-mana, di kedai-kedai mana yang gadget seperti inilah. So saya dapat income yang sangat tinggi dan saya rebutkan peluang dan dapat income saya melebihi daripada gaji saya sebenarnya. So jadinya alhamdulillah peluang ini memang saya bersama-sama dengan MPR ni dah 8 tahun dah. Bersama-sama 8 dengan perniagaan MPR ni. Bak kata buat santai-santai, income tak santai lah. So alhamdulillah saya dah bersama-sama dengan ni dan saya berusaha juga. Dan sekarang ni saya buat bimbingan juga. Sesiapa yang ingin nak bersama-sama saya dan ingin merasai sendiri, boleh hubungi di skrin hotline yang tertera di skrin sekarang ni lah. So saya akan buat bimbingan. Dan kita pun tahu sekarang musim PKP sekarang ni ramai yang hilang pekerjaan. Inilah peluang kita untuk kita dapat income daripada situ, untuk kita cover apa yang kita sebelum ni kita berlaku hilang pekerjaan. Inilah peluang. Saya bagi saya peluang ini sangat-sangat sebab apa? Modal yang sangat rendah, keuntungan yang sangat tinggi. Sehingga kan saya berhenti kerja buat full time dengan perniagaan MPR ni. Daripada seorang jurutera, bayangkan seorang jurutera ikutkan dia punya pendapatan tu agak lumayan sebenarnya. Tetapi saya tinggalkan sebagai jurutera dan saya buat full time, dan sebab perniagaan ni memang agak tinggi dia punya keuntungan dia. So sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi kalau kita tak ambil peluang yang terhidang sekarang ni, yang untuk kita dapatkan tingkatkan ekonomi keluarga kita, insya-Allah. So kira kegigihan Encik Hafiz dalam percaya, keyakinan terhadap keberkesanan produk ini, saya kira menjadi salah satu juga faktor kejayaan Encik Hafiz dalam memasarkan produk penjimatan minyak. Kalau diikutkan Encik Syahrul, apa antara manfaat
sebagai ejen pengedar sah untuk produk NPR? Yang pertama sekali lah, sebelum kita pergi kepada manfaat tadi, kita nak pesan, kita cuma nak berkongsi bahawa kita sentiasa membuka peluang dan ruang untuk semua sekali, tak kira siapa, walau apa taraf pekerjaan anda, kita sedia untuk membantu dengan kita panggil sebagai program Jihad Niaga, yang mana kita akan membantu semua untuk bersama-sama kami dalam sebagai keluarga NPR, keluarga besar NPR, untuk menjadi usahawan NPR, insya-Allah. Orang memandangkan sambutan yang orang ramai terhadap produk NPR sangat menggalakkan. Jadi rata-rata pengguna sendiri dah rasa kehebatan produk. Jadi tak mau tunggu lama-lama nak beli, mungkin susah secara online. Jadi kita melahirkan ramai ejen-ejen di seluruh negara untuk memudahkan ataupun lebih mendekatkan mereka dengan pengedar kita yang berada berhampiran dengan mereka. Contohnya Encik Hafiz sendirilah. Jadi untuk pengedar yang sah, yang mana dapat memberikan manfaat kepada lebih ramai lagi yang ingin menggunakan NPR. Yang tu nombor satu, orang senang nak dapat. Jadi yang nombor duanya, kita kata mendapat menjana keuntungan, menjana pendapatan. Bayangkan seorang jurutera, Cik Hafiz ni seorang jurutera electrical sebelum ni. Ya, betul. Jadi kita boleh dapat bayangkan bagaimana seorang jurutera beralih profesion menjadi seorang peniaga dan memilih produk daripada Kilauan Impian Siam Berhad, iaitu NPR, sebagai perniagaannya. Jadi kita memang mengalu-alukan semua, sesiapa sahaja, untuk melahirkan lebih ramai usahawan NPR yang berjaya. Dengan menjadi usahawan NPR, insya-Allah berpeluang untuk menjana pendapatan yang lumayan. Tambah-tambah lagi dengan suasana kita sekarang seperti mana yang telah dikatakan tadi, dengan COVID-19, ada yang kehilangan pekerjaan, insya-Allah kita akan membantu anda untuk menjana pendapatan anda. Setakat ini berapa ramai pengedar yang sah di seluruh negara? Setakat ini di seluruh negara kita ada lebih kurang 300 lebih pengedar yang sah di seluruh masih negara. Masih kecil amountnya kalau berbanding dengan jumlah penduduk. Kecil. Dan sebab itu kita kata kita masih membuka peluang sebesar-besarnya untuk sesiapa sahaja. Yang pentingnya antara manfaat yang boleh didapati selain daripada yang disebutkan tadi, kita juga selalu mengadakan sesi bimbingan. Sesi bimbingan secara terus dengan semua pengedar-pengedar kita, yang mana kita akan kumpulkan semuanya yang berminat. Kita akan kumpulkan semuanya, termasuk pengedar yang telah sedia ada dan pengedar yang baru. Kita akan kumpulkan semua dalam satu kelas pemasaran yang kita memang kerap adakanlah di pejabat kita. Mengapa tidak mengedarkan saja di mungkin kedai-kedai mekanik kereta ataupun kedai di luar sana? Mengapa menggunakan pengedar ataupun stokis? Bagi kami, dengan cara pemasaran yang macam ni ataupun yang begini, peniaga tersebut sendiri sebenarnya lebih fokus kepada perniagaannya. Kalau kita letakkan di bengkel, misalkan kita letakkan minyak enjin di bengkel sebagai contoh. Minyak enjin di bengkel sahaja ada berpuluh ataupun mungkin beratus jenama minyak enjin lain juga. Jadi dia tidak fokus kepada jenama kita. Ataupun kita letakkan gadget penyimatan minyak di bengkel, mungkin mereka lebih fokus kepada pembaik pulih kenderaan. Jadi mereka tidak akan fokus kepada pemasaran gadget ini. Dan ramai orang yang mungkin tak sempat nak tahu pun tentang wujudnya gadget penyimatan minyak yang boleh menjimatkan minyak. Tak masuk akal ni. Sebab ramai yang cakap memang tak masuk akal. Kalau kita katakan sebagai jimat, tak masuk akal. Baik, kita nak dengarkan pengalaman Encik Hafiz sebagai master stokis, tapi sebelum itu kita berehat seketika. Boleh. Kita kembali selepas ini. 5 prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. أشهر معلومات. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah.
Baik, masih lagi dalam segmen Bolbis berkongsi mengenai integrasi MPR gadget penjimatan minyak bersama dengan Master Stokis produk penjimatan minyak ini Encik Hafiz dan juga Encik Syahrul, pengarah eksekutif Kilauan Impian Sdn Bhd. Encik Hafiz, secara ringkasnya kalau boleh kongsikan kejayaan sepanjang bersama MPR Auto Performance. Okey, alhamdulillah lah dengan peluang yang saya ucapkan terima kasih pada pihak syarikat kena buka peluang pada saya untuk bersama-sama berjihad berniaga. So untuk pengetahuan saya pun alhamdulillah saya pun dapat kejayaan yang luar biasa dan apabila pihak syarikat letak saya target dan saya mendapat satu billboard khas berwajah saya di tepi highway di Bangi itu memang orang cakap itu satu kejayaan yang saya luar biasa dan alhamdulillah dengan income yang saya dapat ni dan saya sekarang ni membimbing yang siapa usahawan yang bersama-sama dengan saya dengan perniagaan MPR Auto Performer ni. So jadinya sangat-sangat rugi, saya nak bagi tahu sangat-sangat rugi kalau kita tak rebutkan peluang ini untuk kita tingkatkan ekonomi kita, untuk kita berjihad berniaga bersama-sama MPR sebab bimbingan memang diberi dan saya sendiri pun membimbing pada untuk dapatkan jana income 4 ke 5 angka dalam perniagaan MPR ni. Terima kasih Encik Syahrul dan juga Encik Hafiz. Encik Syahrul, Encik Hafiz. Ya, betul. Perkongsian itu tadi, apapun sesiapa yang penonton di luar sana yang berminat untuk bersama dengan syarikat Kilauan Impian Sdn Bhd menjadi pengedar sah untuk produk gadget penjimatan minyak, boleh hubungi nombor talian yang penting juga Cik Hazel. Okey, kita ada promosi yang sangat istimewa sempena dengan Bolbis hari ini. Kita bagi 3 hari. Jadi dalam tempoh 3 hari ini boleh hubungi nombor yang tertera untuk dapatkan harga yang sangat hebat. InsyaAllah. Baik, dan laman web tertera juga boleh juga untuk anda dapatkan lebih banyak maklumat di talian tertera dan juga laman web yang ada tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, segmen Bolbis dan juga Bis Malaysia berakhir di sini. Jangan lupa untuk terus amalkan kawalan Kediri serta biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Baik, kita masih belum menang, sama-sama kita patuhi perintah kawalan pergerakan pemulihan. Kembali hayati prinsip rukun negara, jadikan Malaysia antara negara paling harmoni di dunia. Salam hormat dan saya Zul Desmond. Kita jumpa lagi. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas.